Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, sambungan untuk Kelantan bahagian terakhir ya. Kita sambung soalan 37. Ini adalah sebuah litar yang diberi maklumat pertama adalah EMF E besar. Okey, maklumat bacaan arus I dan juga dua resistor yang berada dalam keadaan siri R1 dan R2. Okey, berada dalam siri. Soalan minta calculate the internal resistance R kecil. Okey, pakailah formula E besar sama dengan I kurungan R besar tambah R kecil tutup kurungan. Okey, kita nak cari R kecil ni. So, masuk saja nilai EMF 3 sama dengan 0.5 kurungan R besar. Okey, R besar ni R total lah yang bertindak di dalam litar. Disebabkan dalam keadaan siri, maka kedua-duanya ditambah 1 tambah dengan 2.5. Okey, dapatlah 3.5 tambah R kecil tutup kurungan. Okey, yang lain ni semua matematik sajalah. Okey, selesaikan yang sebelah kiri ni, maka 3.5 tambah R sama dengan 3 bahagi 0.5. Bahagi bukan tolak, bahagi. So 3.5 tambah R sebenarnya sama dengan 6. Selesaikan, 3.5 bawa ke kanan jadi tolak. Maka nilai internal resistance untuk litar ini sama dengan 2.5 ohm. Jawapannya adalah B, bola. Seterusnya, sebuah litar, sebenarnya sebuah wire lurus, straight conductor wire. Okey, yang diperhatikan dari atas, tapi currentnya keluar daripada cardboard tersebut dekat atas, ke arah atas. Maka lukisan untuk gambar rajah ni kita buat arusnya titik kerana arus keluar. Okey, menggunakan right hand grip rule, kita akan tentukan the pattern and the direction of the magnetic field. Patternnya adalah bulat, circular. Okay, the direction based on the right hand grip rule, kita akan dapat the direction is the rotation in which anti-clockwise. So, kiri, bawah, kanan dan atas. Okay, gambar rajah yang paling sesuai bukan B dan bukan D sebab yang tu pangkah. Okay, tinggal A dengan C, maka arrow yang paling betul adalah C. Seterusnya, sebuah magnet dibawa masuk dalam solenoid. Okey, ini Lenz law, bagi tahu awal. Ini Lenz law. Kita cuba masukkan north pole ke dalam solenoid. Apa berlaku? Bila kita cuba masukkan, akan wujud satu lagi pole yang akan cuba oppose the motion. So, bila kita nak tolak solenoid masuk, dia tak nak bagi masuk. Maka macam mana cara nak bagi supaya oppose? Maka hasillah satu lagi north di bahagian Y, supaya north dengan north dia akan the same pole, dia akan tolak. Okey. Soalan seterusnya, sebuah transformer mempunyai efisiensi 80%. Diberi dekat sini 20 volt di bahagian input. Bermaksud ni adalah VP primary di bahagian input ya. So VP kita dah ada nilai 20. Okey, lagi apa lagi? If it produce an output power 100 watt, okay, P outputnya adalah 100. What is the amount of current flowing in the primary coil? Okay, nak cari current primary coil. So I primary. Okay, berapa nilai dia? So, berdasarkan maklumat dalam soalan, kita boleh keluarkan formula efficiency. Apa formula efficiency? Sama dengan power output bahagi power input darab 100%. Okay, ini formula asas untuk mencari kecekapan. So, berdasarkan formula ni, kita tulis semula power output bahagi power input adalah sama dengan 80%. Yang kemudiannya kita tukar kepada 0.8. 80% 0.8 lah. Okay, kita tulis semula. Kemudian kita telah diberi maklumat power output. Okey, power output sama dengan 100. Kita ganti dulu. Bagi dengan power input. Okey, macam mana nak cari power?
power input P sama dengan IV. So power input kita boleh cari secara tak langsung menggunakan formula P sama dengan IV. Okey, nak cari IP dekat bawah tu lah. V kat sini adalah VP sebab berada di primary. IP darab VP. So kita ganti semua ni masuk dekat bawah ni. Okey, IP darab dengan VP. Saya tulis dulu So sama dengan 0.8 balik. Okey, ganti nilai 100 bahagi IP. IP kita nak cari. VP kita dah ada dalam gambar rajah. Soalan dah bagi VP sama dengan 20. Gantilah 20 sama dengan 0.8. Selesaikan matematik ni, maka IP is equals to berapa tadi? 125 bahagikan dengan 20. Okey, so jawapannya adalah 6.25 ampere. Jawapan A. Okey, soalan seterusnya adalah soalan kombinasi logic gate. Diberi input P dengan input Q, awak kena cari the output X. Okey, soalan macam ni kita kena nilaikan sebaris-sebaris. Input dia kita kena masukkan sebaris-baris, bukan memanjang ke kanan ke bawah. So ini 10, ini 1 1 0 0 dan 1 1. Okey, pair dia. Ni pair dia. Okey, tengok saya tunjuk. Kita buat satu-satu, kita uji satu-satu. Saya highlight dulu So yang pertama 1 0 P1 Q0. Okey, kita bawa sini P1 Q0. Okey, bawa ke depan. Okey, kaki untuk gate logik pertama tu bawa di kosong. So 0 1 darab 0 1 darab 0 dapat 0. Kemudian kita takkan dapat 1. Okey, selesai yang atas. Bawah pula. Okey, 0 masuk dalam tak dapat 1, bawa ke depan. Okey, gate logik atau tambah 1 tambah 1 dapat 1. So X yang pertama mestilah 1. X pertama mesti 1. Kalau dapat 0, maka tu bukan jawapan dia. Okey, yang lain semua C, B, D semua dapat 1. Okey, no problem. Okey, kita test yang kedua pula. Untuk testing kali kedua, kita akan test yang sebelah dia, iaitu 1 P adalah 1, Q adalah juga 1. Okey, kita ganti. Kita tukar warna dulu bagi nampak. Okey, sebab saya dah conteng kat situ kan. Kita tukar warna hijau. Okey, 1 1 1 P1 Q1. Okey, 1 bawa pergi depan. Bawah ni 1 bawa pergi atas. 1 darab 1 dapat 1 darab 1 dapat 1. Kemudian takkan dapat 0. Okey, bawah pula 1 bawa pergi depan, takkan dapat 0. Bawa pergi lagi 0. 0 tambah 0 dapat 0. So X yang kedua mesti 0. Signal yang kedua mesti 0. Yang ni 1 salah. Yang ni 0 betul, mungkin betul. Yang ni 1 salah. So jawapannya adalah B. Seterusnya, mana satukah adalah ciri-ciri beta radiation? Beta ni simbol dia. Beta adalah elektron kosong negatif 1. Kita try baca satu-satu. Positive charge, betul ke? Salah. Beta adalah negatif sebab elektron kan negative charge. Okay, it is an electromagnetic wave. Salah. It is a radiating particles. Radiating ray atau particle. Kemudian C, higher ionizing power than alpha. Salah. Alpha adalah radiating particle yang paling tinggi sekali ionizing power. Okay, so C salah. Tinggallah jawapannya D, low penetrating power than gamma. Betul lah, gamma yang paling tinggi kuasa penembusan dia. Okay, soalan seterusnya adalah half-life untuk mengesan blood clotting. Sini, okay, tujuannya adalah untuk mengesan blood clotting. So untuk tujuan blood clotting, the half life
Half-life ciri-ciri radiating isotopnya tak boleh ada half-life yang terlampau tinggi sebab kita akan inject ke dalam bloodstream. So the half-life cannot be too long or cannot be too short. Okay, kalau too long, kalau half-life terlampau lama, kesan dia akan radiate the healthy cells. So healthy cells akan terkesan lah, walaupun dia sihat, dia juga kena radiasi. Okay, tak bagus. Kalau too short, maka kita tak sempat nak hasilkan image yang baik lah. Kerana the radiation akan depleted dengan cukup cepat. Okay, so kita kena ambil yang medium sahaja. Okay, kalau 10 saat terlampau cepat, 5 bulan terlampau panjang, 10 tahun pun terlampau panjang. So jawapan paling sesuai adalah Q. Dan soalan terakhir untuk trial Kelantan adalah decay series uranium kepada radium. Okay, kita boleh tengok sini decay dia. Okay, berlakunya decay beberapa kali, sebab tu kita panggil series. So soalan minta cari berapakah partikel alpha dan partikel beta yang dilepaskan. So tengok yang pertama, uranium ni kepada thorium ni telah berkurang nombor nukleonnya 4 dan nombor protonnya 2. Apa yang ada 4 nukleon dan 2 proton? Jawapannya adalah alpha. Okey. Sini 2. So yang keluar pertama adalah alpha particles. Tu simbol dia, alpha particle. Kemudian dari thorium sampai Pa, okey, tidak berlaku perubahan nukleon number, tetapi pertambahan proton number, bermaksud beta yang keluar. Okay, sama juga dengan sebelah dia ni, bertambah satu lagi proton number, maka beta juga yang keluar. Okay, begitulah seterusnya daripada uranium ke thorium bahagian bawah ni, kurang 4, kurang 2, maka ini adalah partikel jenis alpha. Dan terakhir juga kurang lagi 4, kurang lagi 2, maka alpha juga. Okay, total up semua sekali. So alpha ada 3. Okay, kemudian beta ada berapa? Beta 1, 2. So beta ada 2, 3, 2. Okay, 3, 2. Jawapannya adalah B. Okay, sampai di sini saja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.